Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, jalan orang yang menempuh menuju Allah, atau disebut as-salikin, lebih panjang, yakni jalan latihan. Sedangkan jalan orang yang waspada, yakni al-khawas, lebih dekat. Tetapi lebih sulit, yakni mengerjakannya dengan redha dan redha dengan keputusan. Menurut Imam Ar-Ruwayyim, yang dimaksudkan redha adalah seandainya Allah Ta'ala menjadikan neraka Jahannam di sebelah kanannya, dia tidak akan memohon agar neraka Jahannam itu dipindah ke sebelah kiri. Menurut Awaqah bin Tahir, yang dimaksudkan redha adalah menghilangkan kebencian dalam hati, sehingga tak sedikit pun tertinggal di dalamnya kecuali kebahagiaan dan kesenangan. Menurut Imam Muhammad Al-Wasiti rahimahullah, redha harus dikerjakan berdasarkan kemampuan. Redha tidak dapat dipaksakan untuk dikerjakan kerana akan menjadi penghalang dengan tidak mendapat kenikmatan dan tidak dapat melihat hakikat sesuatu yang dipandang. Perlu diketahui bahawa ungkapan Al-Wasiti adalah urusan yang besar yang di dalamnya terkandung penyataan untuk memutuskan orang-orang secara sama. Oleh kerana itu, tenang menghadapi berbagai keadaan di hadapan mereka merupakan penghalang dari perubahan berbagai keadaan yang lain. Barang siapa yang menikmati redha dan menemukan bau harumnya, maka dia akan terhalang dengan keadaannya sendiri yang mengakibatkan jauh daripada Allah Ta'ala. Al-Wasiti menegaskan, takutlah pada manisnya taat kerana ia akan menjadi racun yang dapat membunuh. Menurut Abu Abdullah bin Khafif, yang dimaksudkan redha adalah tenangnya hati menerima hukum-hukum Allah Ta'ala dan kesepakatannya, yang persetujuannya terhadap sesuatu yang Allah Ta'ala redha, serta memilihnya sebagai pegangan. Rabi'atu Adawiyah pernah ditanya, bilakah hamba disebut orang yang redha? Dia menjawab, bila dia senang ketika mendapat musibah sebagaimana dia senang ketika mendapat kenikmatan. Menurut satu kisah, Ash-Shibli pernah mengatakan di depan Junaid, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala, yang maha tinggi, yang maha agung. Junaid mengatakan ucapan itu adalah ucapan orang yang sempit hati. Orang yang sempit hati akan meninggalkan redha kerana ada keputusan. Setelah itu Shibli diam. Abu Sulaiman berpendapat, yang dimaksudkan redha adalah jangan memohon pada Allah Ta'ala untuk mendapatkan syurga. Jangan pula mohon perlindungan kepadanya agar terhindar dari neraka. Menurut Zunnun, tanda-tanda redha ada 3. Pertama, meninggalkan ikhtiar sebelum keputusan. Yang kedua, menghilangkan kepahitan selepas keputusan. Selepas keputusan. Yang ketiga, cinta bila mendapat cubaan. Pernah dikatakan kepada Husain bin Ali bin Abi Talib bahawa Abu Dhar mengatakan, fakir lebih dicintai bagi diriku daripada kaya, dan sakit lebih dicintai bagi diriku daripada sihat. Husain mengatakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Abu Dhar. Adapun saya, maka saya tegaskan, siapa yang bersungguh-sungguh di atas kebaikan dengan memilih Allah, maka dia tidak akan menerima sesuatu selain apa yang diputuskan Allah. Fudail bin Iyad pernah mengatakan kepada Bishr Al-Hafi, redha lebih utama daripada zuhud di dunia.
Kerana orang yang redha tidak mengharapkan sesuatu atas kedudukannya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi bicara tentang sifat redha seorang hamba kepada Tuhannya. Untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Mendapat keredaan daripada Allah itu suatu yang paling agung kepada manusia. Artinya, bila mana Allah redha kepada seorang hamba, maka dia berada pada kemuliaan yang tertinggi, pada kemuncak yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan redha, perkataan maklum dalam bahasa kita. Kalau seorang kita dengar bercakap saya redha, maknanya dia terima. Maknanya dia tak akan buat satu tindakan-tindakan yang menyalahi makna redha. Seperti marah, seperti tak puas hati, seperti mengungkit, seperti bercerita kembali. Dia sudah mengambil keputusan redha, dia dah nak lupakan semua, saya dah redha. Yang dah berlaku lah, habis. Ini dalam kepahaman kita secara umum. Namun bila kita bercakap tentang redha dengan Allah, memberi maksud mengikut segala peraturannya. Secara perkataan atau tindakan. Atau secara dalaman hati kita. Mengikut apa yang Allah kehendaki. Bila kita redha pada Allah bukan macam cara Allah kehendaki, kita belum mencapai makna redha. Sebab Allah SWT dah letak standard dia. Dah letak KPI dia. Dah letak aras yang perlu kita sampai. Lalu kalau kita sebut tentang redha pada Allah, ini satu jalan yang paling dekat untuk seorang hamba sampai. Namun ia sukar. Al-Imam Abu Ali Daqqaq menyebut, bila kita sebut golongan as-salikun atau salikin, kita ada satu kitab namanya Siyar as-Salikin. Jalan-jalan orang-orang yang suluk. Perkataan salikin ialah orang-orang yang nak kembali pada Allah. Sebagaimana seorang yang berada di satu tempat nak kembali ke kampung dia. Maka dia pun beli tiket. Dia pun dah letakkan waktu, hari. Dan dia merindui detik-detik itu untuk pulang. Dia pun paket barang. Dia packing barang dia dan sebagainya untuk hari perjalanan pulang. Maka golongan salikun maksudnya orang yang nak pulang pada fitrah. Nak jadi baik, nak dekat dengan Allah. Baik, cara nak dekat dengan Allah, apa yang dibuat oleh golongan salikun ialah riyadhah. Apa itu riyadhah? Maksudnya latihan. Mula belajar sembahyang, istiqamah dalam sembahyang. Mula belajar puasa, istiqamah dalam puasa. Mula belajar zikir, istiqamah dengan zikir. Mula menuntut ilmu, istiqamah dalam menuntut ilmu. Mula baca Quran, istiqamah dalam membaca Al-Quran. Mula berkawan orang baik, istiqamah dengan kawan-kawan yang baik. Mula berazam, niat yang baik-baik dan istiqamah. Ini salikin. Orang salikin, dia sentiasa berfikir untuk buat baik dan istiqamah. Buat baik dan istiqamah. Bila kita nak jadi baik, tuan-tuan nak kembali pada Allah, nak jadi hamba Allah sungguh-sungguh, berarti kita akan cari semua jalan-jalan taat. Kemudian kita nak berterusan dalam melaksanakannya. Maka kalau kita dalam posisi itu, namanya saliki. Tapi peringkat yang kedua, dia panggil golongan khawas. Apa itu khawas? Khawas ini dia memilih redha Allah daripada redha dirinya. Maka ini sukar. Apakah golongan salikin dia tidak mempunyai sifat redha? Golongan salikin dia punya sifat sabar. Manusia ini dia akan melalui dua peringkat dalam menghadapi sesuatu ujian. Pertama sabar, yang kedua redha. Sabar bagi orang-orang yang tahu kelebihan pahala, tapi dalam hatinya masih berbekas sesuatu. Saya sabar, tuan-tuan sabar. Kalau tuan-tuan sebut sabar, maknanya tuan-tuan masih tak puas hati. Tapi tuan-tuan tahan daripada bercakap sesuatu yang tak baik. Tahan daripada buat tindakan yang tak baik. Tuan-tuan sabar. Dan kita tahu pahala orang sabar. Tapi bila sebut redha, dia mengatasi sabar. Kenapa redha berarti
Kita tenang dengan apa pun yang berlaku. Tenang. Kita tidak lagi menahan diri. Kita dah terbiasa. Umpama beginilah kalau kita tak biasa makan nasi lauk telur. Tapi kita pun bila orang angkat nasi lauk telur, sabar je lah. Makan je. Pembak juga kita sampai kenyang. Dia pergi rumah dia angkat nasi lauk telur lagi. Dah kita tetamu orang angkat, makan. Kita pun makan. Bezanya goreng, kicap macam tu lah. Tapi tetap telur menu dia. Kita makan, dengan sabar kita tak bunyi. Tak baik bunyi depan tuan rumah. Itu dia tuan rumah angkat. Kita pergi lagi lauk telur lagi. Kita makan lagi. Dan kita tak bunyi apa-apa. Kita sabar. Kita makan pun sabar. Banyak pahala. Tuan rumah suka tak? Suka. Tapi kita suka tak tuan rumah? Tak berapa. Kita dah pergi ni, esok pergi telur lagi ni. Dengan orang yang bila dia datang, tuan rumah kat telur. Dia bukan sekadar sabar. Memang dia suka telur. Dia makan. Datang lagi telur, dia makan. Dia suka. Dia bukan tahan, tapi dia suka. Itu cara mudah nak faham makna sabar dan redha. Redha sehingga kita suka benda. Suka. Contoh tak fikir, kalaulah lauk ikan goreng, kan bagus. Tak ada. Kita even tak nak cadang pun. Bagi kita ini lauk paling baik. Bila Allah bagi kita sesuatu, dan itu bukan macam kita nak, kita sabar. Rezeki kita banyak ni, saya redha lah. Redha dengan maksud saya sabar. Dengan orang yang bila dapat sesuatu, dia gembira dengan apa yang dapat. Alhamdulillah, saya gembira. Maka ini namanya orang yang redha. Dia redha tidak lagi dia menahan diri dia untuk memilih yang lain. Dia kekal selesa dengan benda tu. Kekal selesa. Kita dapat kereta buruk, kita pun sabar. Pakailah. Tapi dalam kepala kau dapat cari kereta baru, bagus ni. Tapi sabar dulu sementara financial kita, duit kewangan kita bagus. Kita pun tahan. Dapat je bonus, tukar. Panjang tu kita sabar. Dengan orang yang dia dapat kereta buruk tu sebagai contoh, dia dah seronok. Dia pun tak fikir kalau dia dapat bonus nak beli kereta baru. Dia kata kereta ni dah okey. Saya seronok kereta. Saya suka. Saya tenang sebab kereta ni kalau parking kunci pun tak payah ambil, biar je. Orang nak claim pun dipikir 4 kali. Claim kereta ni. Nak claim tak nak claim. Orang nak langgar kereta ni pun orang bimbang. Apa kereta ni buruk, orang langgar. Insurans ada tak ni? Dia pun jadi tenang. Sebagai satu contoh mudah dalam makna tenang, redha. Contoh tak fikir nak tukar lain. Begitu dalam takdir Allah. Kita bagi contoh kereta, tapi kita maksudkan ialah takdir Allah dalam kehidupan. Sebab kita dalam hidup kita merancang. Sama ada tuan-tuan tulis perancangan atau tuan-tuan tak tulis. Dalam kepala kita sudah ada pilihan. Tuan-tuan sudah ada pilihan dalam kehidupan dan semua perkara. Tuan-tuan nak kahwin ke tak nak kahwin. Nak anak ke tak nak anak. Nak lelaki ke nak perempuan. Nak kerja tu ke nak kerja ni. Nak duduk sini ke duduk sana. Tuan-tuan dah ada perancangan secara fitrah. Kerana manusia cenderung memilih. Kata kita letak depan kita roti yang sama, kita tetap pilih. Jangan kata kalau letak roti tu lain-lain. Satu kismis, satu perasa coklat, satu letak gula. Lagi kuat memilih ni. Esok boleh tak saya pilih? Lama ni nak isi korang. Banyak. Kalau letak roti sama, bulat sama, berat sama, berat sekian. Kita tak tengok, pilih. Dia tak macam binatang. Binatang dia tak pilih, dia ngap je. Masuk, ambil, makan. Kita memang manusia, Allah jadikan makhluk yang suka memilih. Walaupun benda yang sama je. Tuan-tuan tetap memilih. Rumah kita pilih. Ni kita pilih. Kadang-kadang kita ada tudung, kalau perempuan tudung sama. Dia tetap fikir nak panas satu. Padahal sama je nama dia. Sebab fitrah manusia, memilih. Bila memilih tadilah, kita akan ada menyesal. Kalau tiba-tiba berlaku sesuatu. Kenapa saya pilih yang ni, tak pilih yang tu? Kenapa saya ambil yang ni, tak ambil yang tu? Kita sentiasa merasakan yang kita tak pilih itu bagus. Bila berlaku sesuatu dengan apa yang kita pilih. Itu perangai kita.
Tuan-tuan pilih isteri. Kata isteri tu adalah perangai, kalau saya pilih perempuan lain lagi bagus. Itu perangai kita. Yang ni pilih suami, kahwin, adalah yang kurang sikit. Dia kata kalau kahwin orang lain lagi bagus. Kali ini perangai kita. Kerana redha suatu sifat yang perlu mujahadah. Redha tak akan diperoleh oleh orang yang tak kenal dunia. Orang yang kenal dunia, dia dengan mudah dapat redha. Kalau kita kenal dunia, dunia memang macam tu. Kalau tuan-tuan sebut dunia memang mengajak kita menyesal. Tuan-tuan pilih ke tuan-tuan tak pilih, tuan-tuan menyesal. Itu cara dunia. Lepas tu dia ceritakan ketika mana Zulkarnain bawa bala tentera untuk menguasai dunia. Sebab Zulkarnain yatufu syarqan wa gharban. Dia raung dunia timur dan barat. Yang Allah sebut tentang kemuliaannya, yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardh wa atba'na min kulli syai'in sababa. Kami telah kukuhkan kedudukan kekuasaan Zulkarnain dan kami telah mudahkan segala sebab untuk dia memerintah. Maka Zulkarnain dia ada tentera yang taat. Itu sebab-sebab untuk dia berjaya. Zulkarnain ada penasihat yang hebat. Zulkarnain ada stamina yang kuat, kesihatan yang hebat. Bila Allah nak berikan kita sesuatu, Allah mudahkan sebab. Mudahkan sebab. Tak ada halangan sekeliling kita. Maka Zulkarnain ini, penasihat dia ialah Nabi Allah Khidir AS. Penasihat dia. Dan malaikat. Satu hari ketika dia bergerak, maka ditemani oleh malaikat. Masuk satu kawasan disebut sebagai kawasan gelap, zulumat. Tak nampak apa-apa. Dan setiap orang kena bergerak dua-dua. Dalam keadaan gelap, tak boleh gerak ramai-ramai, sepak kaki. Pergi dulu, dua-dua jalan-jalan. Zulkarnain memilih untuk bersama dengan malaikat. Manakala Khidir AS dia nak jalan seorang. Dia nak jalan seorang, dia tak nak berdua. Mereka bergerak. Tiba setiap orang, lalu dia akan nampak benda yang berkilat. Lalu kata Zulkarnain, benda tu. Kata malaikat, itu ambil menyesal, tak ambil menyesal. Maka sebahagian tentera Zulkarnain ambil. Ada yang, biarlah benda kilat, tak payah pergi dekat. Bila keluar tempat cerah, rupanya emas. Dan emas ni gambaran dunia. Yang ambil sikit tadi, menyesal ambil sikit. Kalau tahu, ambil banyak. Yang tak ambil, nyesal tak ambil. Kalau tahu, ambil. Dua-dua menyesal. Tetapi ini dia dunia. Dunia ni tempat orang menyesal. Kalau tuan-tuan tengok orang tu tak menyesal, berarti dia sudah tidak ada dunia nanti. Bagaimana dalam urusan ni kita menyesal? Menyesal beli kereta ni rosak. Tak beli tak apa. Maka kita masih ada dunia. Menyesal saya makan kedai ni. Tak makan kedai ni tak apa. Kita lupa takdir Allah yang telah menetapkan itu dan ini dalam hidup. Sebab tadi bila dunia memang penuh dalam dada, menyesal menjadi salah satu watak yang lebih ke depan berbanding watak redha. Ke depan. Betul, ada orang sentiasa bercakap menyesal. Menyesal saya tolong awak. Menyesal saya jumpa awak. Menyesal saya kena awak. Menyesal. Hidupnya cuma menyesal. Lagi kuat penyesalan dunia bererti lagi kuat dunia telah menjajah dia. Tentang dunia, saya katakan sifatnya, tuan-tuan dapat yang elok pun tuan-tuan menyesal. Tak elok, lagilah menyesal. Tetap menyesal. Bagaimana kita cerita tentang emas tadi. Ambil sikit, menyesal. Kalau ambil banyak. Yang tak ambil pula, menyesal tak ambil. Kalau ambil sikit. Untung banyak, kita Allah. Untung banyak dah, tapi kalau banyak lagi kan bagus. Untung sikit, kenapa tak banyak? Watak ini, kerana kita dengan redha jauh. Bila orang tu dekat dengan redha Allah Ta'ala, dia tak ada penyesalan dalam hidup. Sebab dia tahu semua dalam ketentuan Allah dan dia redha. Dia beza sabar dengan redha, kita sebut tadi. Sabar ni kita cuma tahan diri daripada buat benda yang dilarang oleh syarak. Tapi dalam hati kita masih untuk memilih yang kita nak pilih juga. Kalau sampai waktunya.
Manakala redha berarti dia tenang terima. Contoh Asia, Allah tentukan dia bersuamikan Firaun. Dia tak pernah menyesal kerana bersuamikan Firaun. Dia tak pernah kata menyesal aku kahwin kau. Kau tahu kau Firaun macam gini, aku tak kahwin. Asia, dia Allah Ta'ala tenang dengan takdirnya. Lalu Firaun ikat dia. Jemur tengah panas. Telanjangkan dia. Hina dia dengan sehina-hinanya. Dia tersenyum. Dia tak pernah menyesal saja jadi bini awak. Hatta dia pun tak kata, saya kan bini awak, kenapa awak seksa saya? Tapi dia melihat ketentuan Allah. Dia sudah memilih Allah dalam hidup. Apa pun berlaku. Allah nak jadikan pahalanya banyak dengan sebab suaminya bernama Firaun. Sebab pahalanya banyak. Kerana suami yang bernama Firaun. Even dia tak pernah kata kepada Firaun, wahai Firaun, ceraikan saya. Dia tetap reda tunggu keputusan Allah sehingga dia mati dalam genggaman Firaun. Dalam penyiksaan Firaun. Dan dia melihat syurga di istana Firaun. Dan seorang yang melihat keindahan di tempat dia diseksa. Ketika mana kita memilih untuk melihat keindahan di tempat yang indah, lah nak tengok benda indah. Di tempat di mana Asia binti Muzahim diseksa dengan begitu teruk. Di kawasan istana Firaun. Dia memilih redha tak ada sedikit sekelumit penyesalan kerana bersuamikan Firaun. Itu ini pahala dia dapat. Pahala dia dapat. Cuma dia berdoa pada Allah semoga Allah selamatkan kejahatan Firaun yang boleh merosakkan agama dia. Rabbi najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Kerana Allah rakamkan dalam Al-Quran dan surah Tahrim. Ya Tuhanku, selamatkan aku daripada kejahatan Fir'aun dan perbuatannya dan kejahatan orang yang zalim. Kerana Asia bimbang pada agamanya sahaja. Dia bukan bimbang secara fizikal. Agama dia. Contoh kita ni, kalau agama tak terjejas, semua ujian itu adalah kecil. Tapi kalau agama terjejas, ia ujian berat. Lepas itu dalam doa yang Nabi ajar kita. Wala taj'an musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu pada agama kami. Agama jangan berlaku. Kalau agama, sehingga kita tak percaya Allah, tak yakin pahala, tak nampak syurga. Ini musibah pada agama. Kalau sekiranya agama kita selamat, maka apa pun musibah dunia adalah kecil. Kerana ia akan berkesudahan dan tamat. Jadi jiwa yang redha, dia tak berfikir untuk pindah. Dia kekal berada di situ. Lagilah tempat itu macam contoh kita lihat bagaimana jiwa redha umat Islam di Palestin. Mereka boleh keluar je Palestin. Tapi mereka memilih redha untuk tinggal di situ. Menghadapi ujian di situ. Kerana mereka tahu ada peranan mereka di situ. Dan mereka bukan saja duduk untuk dibunuh. Tapi mereka tahu ada peranan untuk menjaga setiap inci bumi umat Islam. Setiap inci bumi umat Islam. Apatah lagi bumi ini adalah bumi yang diberkati untuk menjaga Baitul Maqdis. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Yang kami berkati bumi sekelilingnya. Kata ulama ialah bumi Syam, bumi Palestin. Bila kita baca Quran, Allah berfirman tentang perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada masjid haram kepada masjidil aqsa. Kemudian bila Allah menyebut alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan kawasan sekitarnya yang telah kami berkati untuk kami tunjuk kekuasaan kami. Allah akan jadikan sepanjang zaman antara Mekah, Baitul Maqdis, kawasan sekitarnya keajaiban kuasa Allah. Siapa yang ingin melihat keajaiban kekuasaan Allah, ini dia punya kawasannya. Maka kita akan lihat keajaiban kekuasaan Allah sepanjang zaman sampai hari kiamat.
Mahdi, Dajjal, semua benda-benda tanda-tanda kiamat, ini dia kawasan dia. Medan syahid, medan syuhada, orang-orang yang menjadi ahli syurga, ini kawasan dia. Ini kawasan tanda-tanda kebesaran ayat Allah. Satu dunia memandang kawasan ni. Semenjak dulu sampai sekarang. Semenjak Masra, perjalanan Isra' sehingga hari ini. Sehingga hari kiamat. Ini tempat yang Allah akan tunjukkan kebesarannya. Dan cukup kita melihat kebesaran Allah Ta'ala. Dengan semua kuasa dunia berkumpul untuk menghancurkan negara ini. Allah tidak izinkan. Allah jadikan orang-orang yang punya samud, kekuatan dalaman yang luar biasa. Mempunyai semangat yang luar biasa. Semangat redha dengan ujiannya, semangat perang dalam perjuangannya. Semangat dalam semua perkara. Allah tunjukkan kekuasaan Allah di situ. Untuk kita lihat keberkatan bumi itu. Ini nilai redha yang ada pada sebahagian hamba Allah. Kata Imam Ruwaiyim, maksud redha adalah seandainya Allah jadikan neraka sebelah kanan, kita tak minta pindah sebelah kiri. Baik. Bila kita sebut Allah Ta'ala dah, macam saya kata, kita makhluk Allah, orang yang nak pilih itu dan ini. Kita nak pilih jarak. Kita nak pilih tempat. Kalau Allah pilih kita, suruh berdiri di sisi neraka jahanam, itu pilihan Allah. Maka kita redha dan menunggu keputusan seterusnya. Mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Bukan maksudnya redha masuk neraka. Bukan redha masuk neraka. Redha dengan keputusan Allah. Allah Ta'ala memutuskannya. Kemudian Allah akan melihat kesetiaan hamba-Nya. Bila Allah letak dalam kehidupan kita semua benda yang tak seronok, kita tak pilih fikir untuk memindahkannya ke tempat lain. Lalu kita hadapi. Macam gini, tuan-tuan sebagai contoh. Kita dapat anak-anak tak baik. Kita kata, kenapa saya tak dapat anak-anak yang baik? Ganti anak-anak tak baik. Orang yang jiwa redha, dia mengadaklah anak-anak tak baik ni. Dia nampak ni anak ni macam jahanam belaka ni. Teruk ni teruk. Seperti di sisinya dipilih dengan segala cubaan yang bersifat neraka. Tapi dia kekal duduk di situ. Sehingga Allah yang mengalihnya. Mungkin duduk di situ untuk dia muhasabah diri dia. Untuk melihat dosanya. Sehingga Allah pindahkan dia. Itu maksudnya bahawa apa-apa yang Allah letak dalam suatu benda yang dia tak seronok sekalipun, dia kekal untuk berada di situ sehingga Allah Ta'ala tunjukkan apa yang Allah nak tunjukkan. Kata Abu Bakar At-Tahir, maksud redha, hilangkan kebencian dalam hati sehingga tak ada pun kebencian melainkan bahagia dan senang. Dan inilah sifat orang khawas. Kata macam saya kata dulu, kita temu duga. Universiti ni ke universiti tu? Zaman dululah. Kalau orang jenis masuk universiti. Atau kerja. Kerja tu ke kerja ni? Kita pun dapatlah satu kerja. Tapi kita terpaksa tolak kerana sebab tertentu. Kalau kawan kita ambil kerja tu, hari ni kita tengok kawan kita tu jadi bos lah. Kita pun kata, kalau dulu aku ambil, aku yang jadi bos. Berarti kita tak redha lagi. Tapi kalau kita kata, tak apalah yang dulu dah berlaku, saya dah tak nak ingat. Saya tenang sekarang. Walaupun kawan dia kata, memang kalau kau yang ambil jawatan tu, pasti kau lah yang jadi ketuanya sekarang. Kita tenang, ini bahagian kita. Maka ini orang yang redha. Dengan apa pun berlaku dalam hidup, apa yang dia ada sekarang itu terbaik. Apa yang dia ada sekarang itu terbaik. Kata manusia sentiasa menjadikan kita menyesal. Kita jual kereta. Berapa jual kereta? 5,000. Kenapa kau jual 5,000? Kalau jual kat aku beli 10,000. Dia nak jadikan kita menyesal. Dia tak apalah, itu rezeki saya. Dia tak boleh fikir, tak ya. Apa saya batal balik lah, jual ni dengan awak pula. Dia tak akan buat demikian. Kalau dia sudah menyalahi syarak. Kan kadang-kadang kita lihat manusia dalam percakapan. Dia akan cuba jadikan kita menyesal. Itu satu ujian. Kita jual barang ke? Kita dalam bab nikah kahwin ke? Kita dalam bab kerja ke? Kita dah kerja dengan orang. Kenapa kau kerja dengan dia? Kalau kau kerja dengan aku bagi gaji kau lagi mahal. Cuti setahun, sekian banyak. Kita tengok macam nyesal. Bila kita patah balik, nyesal juga. Rupanya dia cakap saya memang kosong.
Menyesal pula. Jadi hidup tu terus dikelilingi oleh penyesalan. Sebab itu tuan-tuan elokkan kita daripada ungkapan-ungkapan yang menjadikan kawan-kawan kita menyesal. Kita bimbang tindakan dia mula salah. Dan kita penyumbang ke arah tu. Kadang-kadang kita cuba nak tunjuk ruginya dia muamalah dengan cara tu. Allahumma illah, melainkan kita nak ajar dia dalam suatu bentuk muamalat supaya dia kembali pada fitrah agama dan sebagainya. Maka itu tidak salah. Tapi kalau saja kita nak nyesalkan dia secara umum macam tu, maka ini di perbuatan yang merosakkan makna redha. Contoh saya katakan, itulah awak. Dulu awak hidup dalam beragama, taat pada Allah. Nescaya Allah selamatkan awak daripada banyak musibah. Ucapan itu supaya kita nak suruh kembali pada fitrah. Itu tak apa. Tuan-tuan kita suruh dia menyesal kerana dia jauh dari Allah. Itu tak apa. Kalau awak tak dengar cakap mak bapak awak. Kerana itu Allah hukum awak banyak ujian awak. Kalau awak patuh pada mak ayah, nescaya berkat sepanjang hidup awak. Tak akan berlaku apa yang berlaku hari ini. Kerana kita nak beritahu silapnya dia kerana mengingkari agama. Itu tak ada masalah. Yang masalahnya kalau ceritanya menyesal dunia untuk dunia juga. Menyesal dunia untuk dunia. Kata, kenapa kau tak kahwinkan anak kau dengan anak aku? Kalau kau kahwin anak kau dengan aku, dah senang lama dah. Kau kahwin dia memang susah lah. Ini perkataan yang menyesalkan orang. Ini tak ada poin dia. Melainkan hanya dia nak ajar itu supaya tidak redha dengan ujian. Padahal, mungkin dia cerita senang dia hari ni. Kawan ni, dia nampak susah hari ni. Keadaannya berubah. Maka ini pula kaya, yang ni pula susah. Kata, nasib aku tak ikut cadangan kamu. Punya pilihan kau ni sudah tepat. Dia akan cakap macam tu. Sebab itu tuan-tuan elakkan perkataan-perkataan yang menyesalkan orang. Melainkan tujuan kita nak kembalikan dia pada agama. Bagaimana Rasulullah kata pada seorang sahabat yang digigit oleh binatang serangga, oleh kalajengking. Kalau semalam kamu baca doa ini, saya kamu tak kena. Untuk mengingatkan sentiasa baca doa. Macam kita sebut, awak ni, kalau semalam awak beramal doa ini, insya-Allah awak selamat. Tapi itulah awak. Kau ajar doa, tak nak berdoa. Kau baca zikir, tak nak zikir. Akhirnya kena musibah. Jadi, kita nak dia supaya menyesal kerana Allah. Ini tidak salah. Untuk mengembalikan dia kepada Allah SWT. Kata Imam Wasiti, redha harus dikerjakan berdasarkan kemampuan. Redha tidak dipaksa untuk dikerjakan kerana akan menjadi penghalang dengan tidak mendapatkan nikmatan dan tidak dapat melihat hakikat sesuatu yang dipandang. Tetapi maksud Imam Wasiti, kita nak cari redha Allah. Dalam semua usaha kita nak redha Allah. Namun, bukanlah menjadikan kita tenang dengan redha Allah. Kerana kita sentiasa melihat Allah itu sendiri. Macam gini. Kita, tuan-tuan, cari pahala. Tuan-tuan kan cari pahala. Ya, cari pahala. Tapi bukan tenang dengan pahala tadi. Kita tenang dengan Allah yang memberi pahala. Tuan-tuan, kita hidup ni cari syurga. Tapi bukan tenang dengan syurga itu. Tapi tenang dengan pemberi syurga itu. Tuan-tuan, kita ibadat. Untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah. Maka Allah beri kita kemuliaan dengan manisnya ibadat. Dan tuan-tuan rasa manis ibadat. Alhamdulillah hari ni Ustaz saya bila dengar kuliah rasa seronok. Tak adalah macam dulu. Paksa diri. Alhamdulillah hari ni kalau baca Quran Ustaz. Tak ada yang boleh menandingi bacaan Quran. Alhamdulillah hari ni Ustaz kalau saya buat baik sukanya saya. Kita bercerita tentang semua kemanisan. Hari ni kalau saya qiyamul lail ya Allah seronok. Saya rasa kalau malam ini panjang seronoknya saya dapat qiyamul lail. Kita ke Mekah ni, Allah Ustaz, ke Mekah seronoknya. Tak dapat nak bayang. Saya dulu satu dunia saya pernah raung. Tapi bila ke Mekah, lain. Seronok. Rasa kenikmatan tempat yang penuh dengan kebaikan. Tuan-tuan cerita segala kemanisan dalam ibadat. Tapi jangan leka. Duk leka dengan kemanisan ibadat, tempat ibadat, sekian-sekian sampai lupa. Untuk rasa manis. Kerana berada di sisi Allah. Jadi ini, Imam Wasiti bercakap pada hakikat yang lebih tinggi. Mereka bercakap pada hakikat cinta pada Allah. Kenapa orang yang bercakap tentang manisnya ibadat, manis, maka dia mula seronok buat ibadat tu. Ya bagus buat ibadat apa masalah. Sehingga dia lupa satu nilai yang paling tinggi iaitu untuk manis berada di sisi Allah.
Baik. Apa dia punya yang tak baik? Bila dia terhalang buat benda tu, dia mula rasa macam tak ada apa dah diri dia. Ada orang ni tuan-tuan dia seronok pergi umrah. Seronok lagi Mekah. Bila terhalang dia pergi Mekah, dia jadi tak betul. Dia tak jadi macam nak marah. Dia lupa tentang redha Allah itu sendiri atau dia lupa tentang perintah Allah secara umum atau secara khusus untuknya. Hanya dia marah semua orang sebab dia tak dapat pergi umrah. Kerana menghalang kemanisannya. Atau tiba-tiba dia tak boleh baca Quran. Maka dia marah semua dia penyebab kepada dia tak baca Quran. Walau itu juga benda yang sebenarnya keterpedayaan dia dalam ibadat. Kerana tuan-tuan ibadat, ada waktu Allah izinkan kita buat ni. Ada waktu Allah stopkan untuk kita berpindah pada ibadat yang lain. Yang lebih baik. Kalau hari ni kita cerita. Tuan-tuan nak pergi umrah ke dengan duit yang ada atau tuan-tuan nak bantu orang Palestin. Tuan-tuan kata saya dah manis pergi Mekah Ustaz. Tak mungkin. Kita nak bantu. Saya nak ke Mekah juga. Di situ kita kata nilai kita mula jatuh. Kerana kita mula menilai ibadat dengan kemanisan yang telah kita rasai. Bukan dari keutamaan yang perlu kita utamakan. Di situ penekanan Imam Wasiti. Dia kata bila kita dah suka pada sesuatu benda, lalu kita dihalang, perasaan kita akan merasa sedikit celaru. Maka celaru tadi kita mula nampak apa yang disebut sebagai faktor keutamaan tadi. Contoh gini tuan-tuan sekalian. Kita ni kahwin suami isteri. Yang si isteri ni melihat duduk di Mekah tu jauh lebih baik daripada dia bersama dengan suami dia. Sebab tu dia cuba, ya bang saya nak duduk Mekah. Rasa ibadat dia, rasa taat dia manis. Dia duduk Mekah tawak. Duduk dengan abang rasa pahit semacam. Betul dia kata dia Mekah kerana ibadat ni. Dia pun fikir nak duduk Mekah lama, sebulan, 2 bulan. Jadi abang izinlah saya. Duduk 2 bulan, 3 bulan kat Mekah. Saya nak mengaji, nge-share itu, ini. Tuan-tuan, dia sudah lupa apa yang Allah perintahkan berbanding kemanisan ibadat yang dirasakan. Kita pun buka tentang pemahaman yang betul. Dengan seorang yang ingin merasakan kemanisan ibadat yang mula syahwat dimasuk. Sebab itu ini disebut oleh Imam Athaillah Sekandari, dipanggil syahwat dalam ibadat. Asal kita sebut syahwat ini dunia, kita tak sebut syahwat dalam ibadat. Tapi bagi golongan khawas mereka menyedari ada syahwat dalam ibadat. Akhirnya dia mula melihat Mekah itu jauh lebih besar daripada berkhidmat pada suami dia. Sedangkan kalau dia lihat balik, dia khidmat pada suaminya, pahalanya jauh lebih besar daripada dia nak duduk ke Mekah. Tapi dia mula rasa manis kat situ. Manisnya sehingga dia meninggalkan aulawiyat, keutamaan dia. Itu berlaku kepada Juraish. Dia manis dalam ibadat, tiba-tiba ibunya memanggilnya. Wahai Juraish. Dia berkata, ya Tuhanku, solatku atau ibu. Maka ibu dia panggil lagi, ya Juraish. Dia berkata, dia ni wali Allah. Dia sudah berada dalam kemanisan ibadat. Sehingga kemanisan itu tak ada orang boleh kacau dia. Hatta ibunya. Bila ada seorang pelacur, berdiri di hadapan dia sedang dia solat. Lalu menanggalkan selai demi selai bajunya. Sehingga tidak lagi ada seorak benang. Dia langsung tidak mempedulikan, dia tenggelam dalam kemanisan ibadat. Sehingga pelacur tu cukup marah. Tak pernah lagi. Dengan macam ni cara, tak ada orang terpikat. Tak pernah dalam hidup sejarah pelacuran dia. Yang menyebabkan dia balas dendam, dia lacur diri dia atau dia bersama dengan pengembala kambing sehingga dia mengandung dan menuduh Juraish. Kerana marah. Tapi Juraish terkena demikian fitnah. Kerana waktu ibunya panggil, wahai Juraish, Juraish kata, sembahyangku atau ibuku. Kan dia berada dalam kemanisan ibadat. Tapi kemanisan itu silap. Apapun dalam nilai kemanisan, dia ada aulawiyat, keutamaan. Keutamaan itu yang ramai gagal memahaminya. Bila sampai waktunya. Contoh ibadat ni baguslah kita rasa manis, kita pun istiqamah. Tapi kadang-kadang pilihan kita untuk menikmati kemanisan ibadat menyalahi aulawiyat yang sepatut kita buat. Akhirnya kita bermain-main dalam ibadat.
Sebagaimana kata seorang ulama kepada seorang ahli ibadat. Ketika orang lain perang, dia sibuk buat ibadat. Dia lupa perang itu ibadat. Lalu dia berkata, innaka fi ibadika tal'abu. Kamu sedang bermain-main dalam ibadat. Kalau mata kamu mengalirkan air mata, leher kami mengalirkan darah-darah. Kamu bermain dengan ibadat, main-main. Kami benar-benar sedang beribadat. Jadi ini kita cerita tentang apa disebut oleh Imam Wasiti. Bila orang tu mulai selesa dengan kemanisan ibadat, dia lupa pada aulawiyat. Saya contoh seorang isteri tadi, dia rasa duduk Mekah tu pahala besar. Duduk kat Kaabah, tawaf. Sehingga dia lupa peranan dia. Allah dah berikan dia satu lubuk pahala paling besar, itu isteri. Dia tak nampak yang tu. Dia nampak yang lain. Tak kalau dia nampak aulawiyat. Dia nak puasa sunat pun tak boleh kalau suami dia tak kasih. Walaupun sunat Arafah. Jangan kata sunat biasa tu. Sunat Arafah. Yang pahalanya 2 tahun. Kalau suami kita tak payah. Pak saya mau awak layan saya hari ni misal. Pahalanya jauh lebih besar daripada puasa Arafah. Tapi tak mungkin suami akan buat macam tu. Tak mungkin. Suami jahil lagi tak tahu tentang kelebihan puasa tu. Yang tahu takkan dia nak buat macam tu. Tapi sebagai satu pemahaman yang kita perlu tahu. Lepas tu kata Rasulullah, kalau Jurasyid itu ada sikit kepahaman, saya dia akan utamakan ibu daripada kemanisan ibadat. Macam saya katakan ibadat ni, sampai peringkat kita rasa manis. Comel lah tu kita dah sampai satu hadaf atau kita sebut sebagai target. Tapi di sebalik kita mani buat satu ibadat, aulawiyat pada perkara lain ada. Tak ada. Ada orang, okay, dia seronok menuntut ilmu. Bagus. Tapi kena dia kata, aulawiyat daripada menuntut ilmu tu masih ada. Pada waktunya mungkin. Bukan sekarang, tapi pada waktunya. Macam sahabat-sahabat yang nak pergi perang. Seronok memburu syahid. Tiba-tiba Rasulullah sebut satu benda. Mak ayah hidup lagi tak? Hidup jaga dia. Tak payah pergi perang, tak payah. Sehingga syarat perang itu mesti redha mak ayah. Kemanisan dia di situ. Tapi kemanisan dia terbatas dengan aulawiyat. Ini yang disebut oleh Imam Wasiti. Orang yang terpedaya kemanisan ibadat. Sehingga dia lupa Tuhan yang memberi kemanisan itu. Yang suruh dia buat perintah lain pula. Ya memang kita secara syahwat ibadat. Saya tuan-tuan. Bila kita suka sesuatu lalu kita dihalang, kita pun marah lah. Marah. Tak puas hati. Marah. Tapi bila kita i'mal, aktifkan sedikit akal kita. Tengok apakah ini ada aulawiyat? Ada seorang sahabat Rasulullah. Rasulullah suruh pergi cari air. Ke mana dalam peperangan. Dia pun cari air. Tiba-tiba dia jumpa suatu wadi lembah yang cukup indah. Dia panggil Oasis. Oh, tengah padang pasir. Ada air jernih. Tak ada orang duduk. Dia orang pertama jumpa. Dia kata, kalaulah saya duduk sini sambil berzikir, sambil baca Quran, melihat kebesaran Allah. Dengan bahasa mudah, uzlah. Tapi jangan. Saya kena tanya Rasulullah dulu. Betul tak saya fikir ni? Ni jenis orang, kalau jenis tuan-tuan fikir orang jenis pecah-pecah, saya kalau duduk pondok bagus ni. Duduk pondok, uzlah. Dia mula fikir macam tu. Dia mula buat ibadat cara dia. Cara ketenangan yang dia nak. Dia lupa bahawa kalau kita memilih ibadat cara ketenangan kita nak, dia dengan cepat berubah jadi tak tenang. Tapi pilihlah cara ketenangan yang Allah perintah. Kerana kita nak tahu, maka kita tanya orang alim. Pilihan kita betul salah. Kadang-kadang kita tuan-tuan bila dah semangat nak menuntut ilmu, semangat nak uzlah, saya nak carilah pondok, beli pondok satu lah. Cari pondok sinilah, sini. Kita mula nak satu, letak komitmen. Tapi itu berdasarkan naluri syahwat kita. Dia panggil syahwat dalam ibadat. Kita nak rasa tenang sendiri, cari gunung, zikir depan sungai. Oh sedap zikir depan sungai, subhanallah. Padahal kita sebenarnya seronok pada sungai itu bukan pada zikir. Kerana ahli zikir sebenar, bukan cerita sungainya, bukan cerita jauhnya, di mana-mana. Tapi bila ada syahwat ini, dan dia pun tak refer pada orang yang alim, maka akan bertukar cepat benda yang dianggap seronok ini pada tak indah. Sahabat ni bijak, sahabat ni tak boleh. Kena tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia balik, ya Rasulullah, saya jumpa tempat lawa, tempat indah. Saya nak duduk situ, saya nak zikir, nak uzlah. Nabi kata jangan. Sejenak kamu berada pada jalan Allah bersama aku berperang. Lebih baik daripada kamu buat benda tu semua sepanjang hidup.
Sejenak kamu, sepagi, sepetang. Di dalam kamu berjihad bersama aku. Berperang. Tegakkan Islam. Jauh lebih baik daripada apa yang kamu fikirkan. Itu tuan-tuan benar bila Nabi SAW menyatakan. Bahawa orang alim ni, dia lebih mulia daripada ahli ibadat. Fadlu alim alal abid ka fadli ala adnakum. Kelebihan orang alim berbanding ahli ibadat seperti kelebihan aku berbanding orang paling bawah. Contoh kalau Nabi SAW menyatakan, bandingan orang alim dengan ahli ibadat seperti kelebihanku berbanding Abu Bakar, itu pun dah jauh. Jangan kata yang lebih bawah pada kamu. Supaya dalam suatu tindakan ibadat, ia tetap berdasarkan kepada apa yang disebut sebagai aulawiyat. Baik, kemanisan ibadat cantik. Tapi jangan sampai kita terpedaya dengan kemanisan ibadat meninggalkan aulawiyat. Saya bagi contoh, orang dah mani pergi Mekah. Nak pergi Mekah je. Suami tinggal pun tak apalah. Dia lupa bahawa husnul tamak, berkhidmat pada suami, pahalanya jauh lebih besar daripada dia pergi Mekah. Dia lupa. Bagi dia nak kepuasan nafsu dia. Itu yang saya sebut ada. Bila dalam ibadat ada nafsu kita, bukan ilmu, lalu kita akan meninggalkan apa yang lebih utama. Ada seorang hamba Allah. Dia nak belajar. Dia nak belajar jauh. Mak dia ada, perlu dijaga. Mak dia kata belajar kat sini-sini sudah lah. Boleh tengok-tengok mak. Dia tak boleh mak. Orang semua belajar tempat paling hebat. Dia Baghdad. Tok guru banyak. Orang alim banyak. Kampung ni biasa-biasa je lah. Mak dia kata, habis siapa nak jaga aku? Dia tak boleh lah mak ni. Orang semua dah pergi sana ni. Akhirnya dia pergi juga. Dan dia tinggal orang tua ni, mak dia. Sehingga dia lupa bahawa dia menjaga ibunya jauh lebih besar pada kedudukan itu daripada dia menuntut ilmu. Untuk mencari kelebihan ilmu. Maksudnya nak cari yang topak lebih baik, tok guru lebih besar. Di negara lebih berprestij, Baghdad, kota Baghdad. Akhirnya dia pergi. Dia belajar, habis belajar zikir, duduk masjid Baghdad. Sehingga satu hari, pengawal mengejar seorang pencuri. Kejar pencuri yang masuk istana raja. Kejar, pencuri tak ada tempat lain nak lari ke masjid. Lari ke masjid, dia pun nyorok. Dan pemuda ni ada seorang dalam masjid. Duduk seorang-seorang dia. Sedang zikir, dia pun tak boleh apa benda berlaku. Dia sudah tenggelam dalam ibadat. Pencuri ni pun cilok lagi. Bila pengawal raja masuk, tengok ada seorang je dalam masjid. Mereka tu suspek, ini orang ni. Tu ditangkap. Dan raja punya marah sebab pertama curi istana. Kedua tengok semua dah benda istana. Sebab dulu bukan semua orang boleh masuk istana untuk tengok. Lihat benda dalam istana pun boleh dihukum. Sebab tak dibenarkan. Raja ni suruh potong tangan dia. Potong kaki sini sebab lari. Potong kaki sebab lari, potong tangan sebab mencuri. Mata buta sebab tengok benda dalam istana. Teruk hukuman. Raja ikut suka dia. Raja nak hukum apa? Yang betulnya potong tangan je. Yang tak betul potong kaki sekali sebab lari. Lepas tu cocok mata buta. Maka dia agak, inilah orang yang mencuri dalam istana raja. Lalu pemuda ni kata, boleh tak ubah, jangan cakap macam tu. Inilah dia dosa orang yang meninggalkan ibu dia. Tak cakap macam tu. Jadi, pengawal ni merasa pelik. Kenapa cakap macam tu? Sebab orang kalau bersalah, dia tak cakap apa-apa dah. Orang yang benar masih boleh bercakap. Orang bersalah, dia menyesali salah dia lah. Boleh tak cakap, jangan kata ini dosa orang yang mencuri harta raja. Katakan ini dosa orang yang lari daripada ibu. Orang lari daripada ibu ni. Akhirnya dia cek, usul periksa betul ni pemuda yang datang dari kampung. Akhirnya dia pulangkan balik. Dia kata, apa kamu nak pulangkan aku pada ibu aku sudah. Tak nak ganti rugi apa-apa. Dan ini cerita tentang prioriti. Sehingga dia dihukum begitu. Kelazatan dia untuk dia beribadat dengan cara khidmat pada ibunya. Dan ini yang difaham oleh Uwais Al-Qarani. Jumpa Rasulullah satu nikmat. Dan kemanisan untuk dia cerita dia sahabat. Tapi khidmat kepada ibunya kewajiban. Uwais dia beriman zaman Rasulullah. Rasulullah ada, dia pun ada. Dia tak dapat bertemu Rasulullah kerana kesibukannya menjaga ibu yang tua. Jaga. Tetapi Rasulullah mengenalinya. Kerana seorang bila betul cara ibadatnya, maka dikenali di langit. Maka Rasulullah berkata pada sahabat,
Kelak kamu akan jumpa seorang lelaki, kamu cari namanya Uwais bin Amir Al-Qarani. Jumpa dia minta doa, moga Allah ampunkan dosa kamu semua. Kata ini sahabat hebat belaka. Mereka cari seorang lelaki yang sezaman Rasulullah tapi tak pernah jumpa Nabi SAW. Beriman. Yang menghalang dia untuk pergi jumpa Rasulullah kerana kesibukannya menjaga ibu. Sedangkan kelazatan itu bersama Rasulullah. Tapi dari keutamaan itu aulawiyah dan perintah Allah untuk bersama ibu dia. Akhirnya Allah angkat darjatnya. Walaupun dia seorang tabi'in. Sehingga sahabat-sahabat cari dia untuk minta doa. Ini yang kita sebut dari nilai. Kalau kita bercakap tentang nilai ibadat sebenar. Kadang-kadang kita terpedaya dengan kemanisan ibadat tertentu sehingga lupa keutamaan. Macam sebagai contoh, pada isteri tadilah dia melihat ibadat pada hal-hal peribadi dia sehingga dia lupa kepada khidmat kepada suami dia. Akhirnya dia bicara tentang hari ni, dia bicara. Isteri kan tak wajib masak, tak wajib basuh. Habis awak buat apa duduk rumah? Duduk saja Ustaz. Itu bukan kewajiban kita. Maka kita pun kata, awak ni nak masuk syurga ke nak ke mana sebenarnya? Kalau awak bercakap, atas hukum fiqh kita Ustaz, isteri tak payah masak, tak payah apa, kita duduk je tengok TV. Laki wajib dia beri nafkah. Tetapi kita pun fikir, laki penat kerja. Kita bercakap tentang tak wajib kita siapkan apa-apa untuk dia. Kita pun mengambil pandangan yang kononnya sekian-sekian. Sedangkan kita tahu tentang, itu yang Nabi sebut, husnul taba'ul. Berlaku baik kepada suami. Sebesar afdal ibadat, bukan lebih besar pahala daripada berjihad pada jalan Allah. Bagi kamu, bagi isteri. Dan husnul taba'ul. Dia kalau isteri tahu macam tu, dia tak bicara bab tu. Dia akan bicara selama saya jadi isteri, macam mana saya nak khidmat sebaiknya pada suami saya. Kerana Allah jadikan pahalanya pada suami dia. Kalau dia ada mak ayah, Allah jadikan ibu ayah sebagai pahalanya. Macam mana dia nak khidmat paling baik? Kenapa dia kata, oh ini yang boleh wajib buat, ini tak wajib buat. Tak, saya nak husnul taba'un atau husnul mu'asyarah. Sebaik-baik pergaulan. Ini cerita tentang apa dia sebut oleh Imam Wasiti. Duk rasa nikmat, manis dalam ibadat, sehingga dia menjadi racun pembunuh. Macam mana racun pembunuh? Kerana bila dia alih pada ibadat lain, kita dah tak suka. Bila diberitahu ibadat lain, kita tak suka. Tak ada orang yang suka khatam Quran. Baguslah. Tapi bila dia alih untuk ibadat lain, saya sibuk khatam Quran ni. Pada ini lebih awalawiyat. Keutamaan. Dia pun terpedaya. Setiap orang kena sedar, lepas tu tuan-tuan kita sebut, pada setiap tempat ada ibadat. Pada setiap masa ada ibadat. Pada setiap keadaan, dia tak akan jadi satu ibadat khusus. Tentang ketika azan berkumandang, ibadat paling baik ialah solat. Tak ada lebih baik pada itu. Sebab itu waktu dia. Tapi pada keadaan yang sekian-sekian, pasti ada ibadat yang tertentu baginya. Untuk dia buat. Kemanisan dia dalam makna ibadat tertentu, mungkin menghalang dia untuk mendapat nilai ibadat yang sebenar. Ini maksud penerangan atau ta'qib kepada kata-kata Imam Al-Wasiti. Kata Abu Abdullah Al-Khafif, maksud redha, tenang hati menerima hukum Allah. Dan bersetuju dia, sepakat dia. Tak ada sesuatu yang Allah Ta'ala redha dan memilihnya sebagai pegangan. Terus bila kita sebut redha, kita tenang dengan apa pun yang Allah putuskan. Kemudian, segala hukum-hukum Allah yang kita dah sebut, hukum ini namanya hukum Allah, kita sepakat setuju. Kalau ini yang haram, saya tak ambil. Dia ada seorang hamba Allah. Dia punya income dia sebulan 60,000. 60,000. Dia pun tunjuk saya punya income. Seorang perempuan. Tapi dia punya bisnes ada syubhah. Ada syubhah. Dan bila orang beritahu dia tentang syubhah, dia tinggalkan terus benda tu. Kata 60,000 tu banyak sebulan. Kita pun clear, 60,000. Bila ada je syubhah, dia tak teragak-agak untuk tinggalkan. Ini orang yang redha. Kita kadang-kadang tuan-tuan bila satu benda dunia ni, tiba-tiba jelas kepada kita dunia ni ada syubhah, ada haramnya. Apakah kita berani tinggalkannya? Kalau berani berarti kita orang yang redha dengan hukum Allah. Macam para sahabat dulu. Sahabat-sahabat tuan-tuan minum arak. Zaman dulu. Dan arak ni bukan murah. Tapi bila turunnya perintah Allah mengharamkan arak, mereka tuangkan semua arak di tengah jalan. Kalau mereka ni orang yang tidak redha, pasti kata tak apalah.
Yang haramnya minum kita simpan, jual lah. Jual, ambil balik modal kita ni. Tak, mereka buang semua. Bukan sekadar airnya, mereka pecahkan tempayangnya. Tempayang tak salah apa pun. Boleh je bersih balik tempayang tu. Isi pinang ke, isi budu ke. Boleh ke tak? Yang tu pun mereka tak nak. Kenapa? Begitu mereka redha. Semua berkait dengan. Akhirnya hari diharamkan arak merupakan hari perayaan sahabat. Buang semua arak di tengah jalan. Tengok isap okok. Dia pun dengan fatwa haram. Haram Ustaz. Tak apalah, perhabis sebatang. Macam bazir pula tak berhabis. Habis kotak dah. Lepas kotak ni saya pegang haram. Betul, redanya lambat. Ustaz, lepas balik Mekah, saya tinggal lah. Kalau orang tu betul, sekarang buang. Ada seorang Muhammad Allah. Dia pakai gelang. Lepas saya kuliah maghrib, dia datang jumpa saya. Saya nak tanya satu soalan. Pakai gelang ni haram tak? Saya kata haram. Buka. Buang tu. Berarti dia suruh redha dengan Allah. Pakai gelang ni haram. Satu. Pakai gelang lelaki haram. Saya kata haram. Buka. Buang. Tak ada lagi dipikir dua kali. Haram Ustaz. Saya simpan kat rumah. Tak ada. Buang. Seorang sahabat dia pakai cincin emas. Nabi SAW tengok. Dia kata sini. Nabi cabut cincin tadi, Nabi pun baling. Dia pun tengok, tenang. Tak ada dia unggah apa-apa. Dan Rasulullah pun tinggalkan dia. Kawan dia cadang. Kawan dia kata, kalau nama dia Man. Ambil balik. Nabi kata haram pakai. Berilah ke anak. Aku tak akan ambil apa yang Rasulullah buang. Rasulullah buang. Kalau Rasulullah kata lain, Rasulullah kata, ni tak boleh pakai lelaki ni, beri ke anak. Saya aku buat, tapi bila Rasulullah buang, berarti jangan terus. Supaya pengharaman itu kekal kuat dalam hati aku. Jadi sahabat Nabi SAW tak ambil balik cincin yang Nabi buang. Kenapa? Demikian redha. Sebab tu kita bila berhadapan dengan hukum, lalu kita benar-benar patuh. Orang kata rasuah haram. Terus tak. Tak dapat boleh. Tak apa. Ini orang redha dengan hukum Allah. Kalau kata yang ni tak boleh. Tak. Saya tak ada basi-basi lagi hal ni. Saya kata haram. Atau bila saya dah tahu ini haram, saya tak akan buat. Ini bagaimana kita membina jiwa redha kita dengan tetap pada hukum Allah. Dan setuju. Kita tahu apa yang Allah nak tu. Bagus lah tu. Itu pegangan kita, itu pilihan kita. Dan kadang rumah kita ni ada patung-patung. Kalau kita pun berkata rupanya patung-patung ni haram. Kita terus buang. Tak fikir berapa beli kat Bali ke. Beli kat sekian-sekian negara ke. Mahal ni patung Ustaz berapa ni? Ni 10,000, ni 20,000. Tapi dah kata haram, kita buang. Buang terus. Kata ini orang yang redha dengan hukum Allah. Maka itu maksud redha yang sebenar dalam mencari keredaan Allah SWT. Artinya kita apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Redha lah. Tak payahlah pilih pilihan lain sebagaimana firman Allah Ta'ala. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidak patut. Tidak seharusnya orang beriman lelaki dan perempuan, bila mana Allah dan Rasulnya memutuskan suatu hukum, untuk dia mencari hukum yang lain daripada itu. Siapa yang sesat, siapa yang menderaki Allah dan Rasul, maka dia sesat dengan sesat yang amat nyata. Jadi dalam makna redha, kita sentiasa mengetahui, apakah ini yang Allah perintahkan? Apakah ini yang Allah kehendaki dalam kehidupan saya? Maka itu yang kita pegang, itu yang kita pilih, dan itu yang kita tenang. Kerana pilihan Allah pasti lebih baik daripada apa yang kita nak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.